Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan 12. Tajuk kumpulan kami adalah Perkhidmatan Pendidikan Khas. Saya Muhammad Nur Irfan bin Makno merupakan pembentan pertama pada hari ini. Nur Syahira binti Safri sebagai pembentan kedua, Wan Muhammad Firdaus Muhammad Fuad sebagai pembentan ketiga, Hafizah binti Mehat sebagai pembentan keempat, Nur Zulaika binti Zainul sebagai pembentan kelima dan akhir sekali Nur Ani Syahira binti Abdul Hamid sebagai pembentan keenam. Seterusnya, ini merupakan perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam pembentangan pada hari ini. Yang pertama, perkembangan perkhidmatan pendidikan khas. Kedua, perkhidmatan pendidikan khas yang disediakan oleh kerajaan. Ketiga, perkhidmatan pendidikan khas yang disediakan oleh badan bukan kerajaan NGO. Keempat, isu perkhidmatan pendidikan khas di Malaysia. Kelima, perkhidmatan pendidikan khas di luar negara. Keenam, jurang dalam bidang pengetahuan pendedahan tentang OKU. Ketujuh, cadangan menambah baik perkhidmatan pendidikan khas. Dan akhir sekali, kesimpulan. Seterusnya adalah sejarah penubuhan pusat perkhidmatan pendidikan khas, iaitu pada peringkat awal sebanyak 6 buah pusat perkhidmatan pendidikan khas telah diwujudkan di sekolah-sekolah pendidikan khas dan jumlah tersebut kian meningkat sehingga kini. Melalui penubuhan tersebut, penyebaran maklumat yang berkaitan pendidikan, pelbagai jenis perkhidmatan dan rujukan akan terlaksana. Namun begitu, bahagian pendidikan khas masih lagi menghadapi masalah kekurangan personal untuk ditempatkan di pusat perkhidmatan pendidikan khas. Pelbagai usaha telah dilaksanakan dengan mengenal pasti guru-guru dan menghantar mereka menjalani latihan berkaitan dengan pusat perkhidmatan pendidikan khas. Pembinaan pusat perkhidmatan pendidikan khas di bahagian pendidikan khas ini dimulakan pada tahun 2005 untuk dijalankan sebagai tanda aras kepada pusat khidmat di negeri lain. Perancangan tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-9, maka usaha telah dilakukan untuk mendapatkan peruntukan kewangan bagi pembinaan pusat perkhidmatan pendidikan khas di bahagian pendidikan khas. Pada tahun 2006, dengan kerjasama pihak Yayasan Tenaga Nasional YTN, peruntukan sebanyak RM250,000 telah diperoleh dan seterusnya pembinaan pusat perkhidmatan pendidikan khas di bahagian pendidikan khas siap dan telah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada Oktober 2007. Akta berkenaan orang kurang upaya iaitu Akta OKU 2008 yang telah digubal untuk melindungi hak-hak orang kurang upaya, di mana orang kurang upaya mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Akta ini turut memberikan peluang kualiti kehidupan yang lebih baik dengan menyediakan kemudahan akses kepada perkara berikut, iaitu yang pertama, tempat dan perkhidmatan. Kedua, pengangkutan awan. Ketiga, pendidikan. Keempat, pekerjaan. Kelima, komputer, maklumat dan teknologi. Keenam, kehidupan berbudaya. Ketujuh, habilitasi dan rehabilitasi. Kelapan, kesihatan dan akhir sekali, perlindungan kepada orang kurang upaya yang serius. Perkhidmatan pendidikan merupakan salah satu perkhidmatan yang telah disediakan oleh kerajaan bagi memberikan kemudahan dan keistimewaan pendidikan kepada orang kurang upaya yang bermula daripada Akta Pelajaran 1961 yang telah disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. Mengikut Akta Pendidikan 1996, murid berkeperluan khas di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan ditakrifkan sebagai murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran layak menerima akses pendidikan yang relevan dan tidak terkecuali daripada sistem pendidikan umum. Kini,
Banyak perubahan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam membantu memberikan akses pendidikan yang lebih baik dari segi kemudahan infrastruktur dan allowance yang telah diberikan kepada murid berkeperluan khas ini. Saya akan teruskan dengan perkhidmatan rawatan dan kesihatan. Perkhidmatan kesihatan bagi kanak-kanak berkeperluan khas atau lebih dikenali sebagai KKKK memberi tumpuan kepada pengesanan awal di klinik dan rujukan ke hospital untuk rehabilitasi atau pemulihan. Individu kurang upaya mendapat pengecualian bayaran rawatan perubatan di mana kerajaan telah bersetuju bahawa semua golongan OKU yang berdaftar dengan JKM dikecualikan daripada bayaran rawatan perubatan di hospital kerajaan. Perkhidmatan kesihatan yang berada di bawah sektor kesihatan orang kurang upaya ialah termasuk saringan kesihatan bagi mengenal pasti penyakit yang tidak berjangkit, pengesanan dan intervensi awal, rehabilitasi iaitu memberi rawatan dan pemulihan bagi membantu OKU bagi mencapai tahap kefungsian yang optima, nasihat dan kaunseling, pendidikan dan promosi kesihatan dan juga penglibatan komuniti di institusi, sekolah dan tempat kerja. Seterusnya ialah perkhidmatan pengangkutan. Akta Orang Kurang Upaya 2008 menyatakan bahawa setiap OKU mempunyai hak untuk mengakses kepada kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam yang dibuka dan disediakan kepada orang ramai atas asas kesetaraan dengan orang berupaya. Individu kurang upaya fizikal mendapat pengecualian cukai jalan atau road tax bagi kenderaan kereta, motosikal dan van buatan tempatan. OKU yang berdaftar juga berpeluang untuk membuat permohonan terhadap lesen memandu OKU dengan fee nominal RM2 sahaja. Seterusnya, bagi perkhidmatan bas, individu OKU mendapat diskaun sebanyak 25% bagi bas ekspres dan 50% bagi bas henti-henti. Bagi perkhidmatan KTM komuter pula, mereka menikmati diskaun harga sebanyak 50% bagi semua destinasi dengan hanya menunjukkan kad OKU semasa pembelian tiket di kaunter. Kemudian, bagi perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Antara Bandar atau KTMB juga memberi diskaun sebanyak 50% ke atas tambang perjalanan semua kelas. Dan yang terakhir ialah perkhidmatan penerbangan Malaysia, di mana ia memberi diskaun istimewa sehingga 50% bagi penerbangan domestik dalam negeri. Dan diskaun ini hanya diperoleh bagi pembelian tiket di kaunter sahaja. Bagi allowance dan bantuan kewangan, yang pertama ialah allowance pekerja orang kurang upaya atau lebih dikenali sebagai IPOKU, mana sebanyak RM450 sebulan diberikan kepada individu kurang upaya yang mempunyai pendapatan bulanan di bawah RM1,200. Kemudian bagi bantuan OKU tidak bekerja atau BTB, sebanyak RM300 sebulan diberikan kepada individu kurang upaya yang mempunyai keluarga berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan. Manakala bagi allowance pendidikan pula diberikan kepada pelajar di sekolah rendah dan menengah sebanyak RM150 sebulan. Kemudian, bagi bantuan kewangan pengajian tinggi yang melibatkan pelajar sepenuh masa dan separuh masa. Bagi pelajar sepenuh masa, bantuan dari segi wang saku sebanyak RM300 sebulan diberikan dan bakinya adalah bantuan yuran pengajian yang tidak melebihi RM5,000 setahun bagi kedua-duanya. Bagi pelajar separuh masa pula, ia hanya meliputi yuran pengajian yang tidak melebihi RM5,000 setahun atau RM20,000 sepanjang tempoh pengajian. Seterusnya, bantuan alat tiruan dan sokongan diberikan kepada individu kurang upaya yang kurang berkemampuan untuk membeli kaki palsu, tongkat tangan, alat pendengaran yang diisyorkan oleh pegawai perubatan. Dan yang terakhir ialah geran pelancaran iaitu GP di mana sebanyak RM2,700 diberi kepada OKU yang ingin berdikari menjalankan perusahaan sendiri. Kemudahan yang seterusnya ialah infrastruktur. Okey, ini adalah antara kemudahan yang disediakan untuk individu kurang upaya. Bagi accessibility, kemudahan yang disediakan ialah ramp di mana ianya perlu diperbuat daripada bahan yang tidak licin dan bersesuaian. Kecerunan dan ketinggian ramp juga perlu diambil kira supaya bersesuaian dengan pelbagai lapisan OKU. Ramp ini biasanya lebih dominan digunakan bagi pengguna kerusi roda.
Kemudian, handrail juga perlu disediakan bersama-sama ramp untuk memudahkan individu menggenggam sebagai sokongan. Laluan pejalan kaki khas juga disediakan untuk memudahkan individu kurang upaya bergerak dari satu tempat ke satu tempat tanpa sebarang halangan. Permukaan laluan juga mestilah diperbuat daripada bahan yang tidak licin dan sesuai untuk orang buta dan pengguna kerusi roda. Dan yang terakhir ialah tangga, di mana permukaan yang berbeza perlu disediakan di awal dan di akhir tangga sebagai tanda permulaan mendaki dan mengakhiri tangga. Bagi kemudahan sokongan, termasuklah tempat letak kereta yang khas di mana khusus dilabel untuk individu kurang upaya, tandas OKU yang bersesuaian saiznya dan juga bilik persalinan khas. Dan yang terakhir ialah ruang, iaitu papan tanda khas seperti papan kenyataan, papan arah, papan amaran yang dilengkapi dengan saiz tulisan yang jelas, warna dan ketinggian sekurang-kurangnya 2000 mm daripada paras jalan. Papan tanda yang bertulisan Braille juga perlu disediakan untuk kemudahan orang buta. Peti surat atau tong sampah yang direka bentuk perlu mengambil kira kesesuaian pelbagai golongan upaya. Manakala bagi longkang atau parit perlu mengambil kira aspek keselamatan. Dan yang terakhir ialah bangku atau tempat duduk yang dilengkapi dengan penyandar, pemegang dan permukaan kerusi yang bersesuaian. Okey, baiklah kita teruskan dengan perkhidmatan program pemulihan dalam komuniti iaitu PDK. Okey, PDK ini merupakan salah satu program iaitu di bawah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya JPOKU dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Okey, PDK ini merupakan salah satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat bagi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial bagi orang kurang upaya. Okey, dalam PDK ini terdapat 3 model iaitu home base, center base dan center home base. Okey, PDK ini memainkan peranan sebagai pusat intervensi awal OKU, pusat sumber maklumat OKU, pusat rujukan OKU, pusat pendaftaran OKU dan pusat advokasi. Baiklah kita teruskan dengan faedah PDK kepada OKU. Okey, yang pertama ialah program latihan dan pemulihan yang bersesuaian mengikut keperluan dan jenis kecacatan. Yang kedua ialah tidak diasingkan dari keluarga, rakan dan masyarakat. Dan yang ketiga ialah memupuk sikap lebih berdikari. Yang keempat ialah hubungan dan sokongan dipupuk dan diperkukuhkan. Okey, seterusnya aktiviti yang ada dalam PDK ini ialah kemahiran motor kasar, motor halus, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, pengurusan diri, kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira, permainan, sukan, rekreasi dan kebudayaan, latihan vokasional, terapi muzik, sukan special olimpik, terapi berkuda. Seterusnya kita masuk pada latihan kemahiran perkhidmatan institusi Taman Sinar Harapan TSH. Okey, TSH ini dia memberikan penjagaan, perlindungan, pemulihan dan latihan kepada OKU kategori pembelajaran mengikut kemampuan dan kebolehan. Okey, tempoh TSH ini antara 3 tahun ataupun sehingga mencapai umur 18 tahun. Okey, TSH ini dia memberi penjagaan, perlindungan dan pemulihan mengikut kaedah-kaedah Pusat Pemulihan Cacat Akal 1977. Okey, TSH juga merupakan tempat selamat untuk perlindungan kanak-kanak OKU kategori pembelajaran di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Baiklah, seterusnya kita masuk pada perkhidmatan institusi bengkel daya. Okey, bengkel daya ini dia menyediakan peluang pekerjaan kepada OKU yang tidak mampu bersaing di pasaran luar. Okey, bengkel ini juga dia melatih OKU supaya dapat berdikari dan meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang-bidang tertentu bagi mendapatkan lebih banyak peluang pekerjaan di pasaran terbuka. Selain itu juga, bengkel ini diurus dan beroperasi mengikut kaedah-kaedah workshop terlindung 1979. Okey, bengkel daya ni seperti bengkel perusahaan iaitu seperti jahitan, sulaman, roti dan pastry, dobi, peruncitan dan restoran. Okey, baiklah kita teruskan kepada Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas atau dikenali sebagai 3PK. Okey, 3PK ini merupakan pusat khidmat setempat yang menyediakan perkhidmatan sokongan berbentuk intervensi, rehabilitasi dan konsultasi dalam bidang khusus seperti audiologi, psikologi, patologi pertuturan bahasa, terapi cara kerja dan peripati. Okey, 3PK ini dia mempunyai tujuan untuk meminimalkan impak ketidakupayaan murid berkeperluan khas bagi membolehkan mereka menjalani proses pembelajaran dengan lebih baik
selain dapat membimbing mereka ke arah tahap hidup berdikari dan lebih makna. Okey, 3 EPK ini diuruskan di bawah peringkat negeri, iaitu di bawah selian cawangan latihan dan khidmat bantu CLKB. Baiklah, saya teruskan pada bentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini dengan perkhidmatan bukan kerajaan. Yang pertama adalah Parent Support Group. Ibu bapa kanak-kanak kurang upaya boleh menyertai kumpulan sokongan untuk membantu mereka menghadapi ketidakupayaan anak mereka dan berkongsi pengalaman dengan keluarga lain yang turut mempunyai anak-anak istimewa ini. Kumpulan sokongan ini ialah kumpulan sukarela yang terdiri daripada individu yang menghadapi masalah yang sama ada dalam aspek kesihatan maupun kehidupan seharian. Berdasarkan kajian yang dijalankan di dalam sebuah artikel yang bertajuk The Perceived Effect of Parents-Led Support Group for Parents of Children with Disabilities, mendapati bahawa ibu bapa lebih selesa untuk bercakap dan berkongsi dengan kumpulan ini berbanding keluarga atau rakan mereka yang lain. Melalui kumpulan sokongan ini, ibu bapa berupaya menyatakan idea dan perasaan mereka secara terbuka kepada ahli kumpulan yang lain. Hal ini adalah sangat penting bagi memastikan ibu bapa tidak merasa keseorangan dalam membesarkan anak-anak istimewa ini. Melalui kumpulan ini, mereka dapat berkongsi dengan orang lain yang memahami emosi, cabaran dan situasi yang mereka alami setiap hari. Sebagai contoh parent support group yang terdapat di Malaysia adalah seperti Malaysia Autism Parent Support Group and Special Need dan Parent Support Group Malaysia. Yang adalah perkhidmatan sokongan daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya, Persatuan Kanak-Kanak Spastik atau Spastic Children Association dan Yayasan Sindrom Down Kiwanis. Bagi Pusat Perubatan Universiti Malaya, mereka menyediakan terapi kepada kanak-kanak OKU. Sebagai contoh, terapi kepada kanak-kanak cerebral palsy. Antara terapi yang dilakukan bagi proses rehabilitasi kanak-kanak cerebral palsy adalah fisioterapi, pemulihan cara kerja, kemahiran sensori motor, kemahiran kognitif, kerusi roda serta posisi duduk dan kemahiran sosial interaksi. Bagi Persatuan Kanak-Kanak Spastik pula, mereka menyediakan intervensi awal untuk kanak-kanak kerencatan mental antara umur 2 sehingga 16 tahun. Dan yang terakhir adalah Yayasan Sindrom Down Kiwanis. Yayasan ini sangat komited terhadap kebajikan kanak-kanak sindrom Down dan memberi tumpuan kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 6 tahun. Pendidikan khas merupakan satu program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Murid-murid khas kebiasaannya mempunyai ciri-ciri tertentu yang menghalang mereka daripada mengikuti pembelajaran seperti orang biasa. Pelbagai perkhidmatan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan bukan kerajaan kepada murid pendidikan khas bagi memudahkan mereka dalam kelangsungan hidup. Namun begitu, terdapat isu-isu yang timbul berkenaan perkhidmatan yang disediakan kepada murid pendidikan khas. Baiklah, antara isu yang timbul adalah isu berkaitan dengan elang pendidikan khas, iaitu penyediaan elang pendidikan khas yang diberikan oleh kerajaan kepada murid berkeperluan khas setiap bulan sebanyak RM150. Antara isu berkaitan ialah penyalahgunaan wang elang yang diberikan kepada murid berkeperluan khas oleh ibu bapa. Terdapat ibu bapa yang menggunakan wang elang tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan kemudahan keluarga. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia merupakan tanggungjawab ibu bapa sendiri untuk menjaga wang saku yang diberikan oleh kerajaan dengan sebaiknya. Selain itu, isu berkaitan elang juga melibatkan pemberian elang khas kepada guru-guru pendidikan khas. Elang ini diberi sebagai ganjaran kepada guru pendidikan khas yang tabah dan sabar mendidik anak-anak khas. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang timbul seperti wujudnya guru daripada aliran perdana yang ingin menukar
ke aliran khas dengan tujuan untuk mendapatkan allowance khas demi kepentingan diri sendiri. Seterusnya adalah penyediaan kemudahan fizikal bagi murid pendidikan khas. Kemudahan fizikal seperti bilik darjah, bilik khas dan kemudahan lain serta persekitaran sekolah yang kondusif adalah keperluan asas bagi menyediakan peluang pembelajaran yang optimum kepada semua pelajar pendidikan khas. Penyediaan bilik darjah yang mempunyai ruang yang terhad akan menyebabkan murid berasa tidak selesa kerana mereka perlu berkongsi bilik darjah. Selain itu, kemudahan tandas bagi murid pendidikan khas juga perlu bersesuaian dengan mereka. Pembinaan tandas khas di sekolah yang tidak mengikuti piawaian untuk orang khas tidak sesuai digunakan oleh murid-murid khas. Seperti contoh, pembinaan singki yang terlalu tinggi, tiada laluan berkerusi roda khusus bagi mereka yang kurang upaya. Selain itu juga, kemudahan infrastruktur yang mesra OKU perlu disediakan seperti laluan ramp, rail dan lift. Justeru, masalah seperti penyalahgunaan infrastruktur untuk orang kurang upaya juga sering kita lihat di media-media sosial. Seperti penyalahgunaan tandas dan tempat letak kereta. Mereka berpura-pura cacat untuk menggunakan kemudahan ini demi kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang-orang kurang upaya. Untuk isu seterusnya ialah transisi kerjaya. Program transisi kerjaya sebenarnya banyak diusahakan di sekolah-sekolah untuk menyiapkan diri murid berkeperluan khas ke alam kerjaya dan mampu untuk hidup berdikari. Namun begitu, murid berkeperluan khas dianggap sukar untuk menyesuaikan diri dalam komuniti, sukar membentuk hubungan sosial, sukar mendapatkan pendidikan lanjutan dan mengalami masalah perasaan atau emosi yang teruk oleh majikan. Disebabkan kenyataan seperti ini, murid berkeperluan khas kurang diambil bekerja dengan sesebuah syarikat bekerja. Pandangan negatif ini justeru memberi kesan kepada murid berkeperluan khas untuk menempatkan diri mereka ke alam pekerjaan dan mula hidup berdikari dengan sendiri. Seterusnya, perkhidmatan pendidikan khas oleh negara luar. Seperti di negara kita, negara luar seperti Amerika Syarikat, mereka juga menyediakan perkhidmatan pendidikan khas kepada orang kurang upaya. Di Amerika Syarikat, mereka juga melindungi hak dan memenuhi keperluan bayi, kanak-kanak dan belia yang kurang upaya serta keluarga mereka. Melalui undang-undang ini, iaitu Pendidikan Individu Kurang Upaya atau lebih dikenali dengan singkatan IDEA, individu kurang upaya antara umur 3 hingga 21 tahun dijamin diberi pendidikan percuma dalam persekitaran yang seberapa boleh untuk tidak menghalang perkembangan intelek mereka. Hal ini bermakna tiada sebarang bayaran dikenakan ke atas kanak-kanak khas terhadap persekolahan mereka dan ianya dibayar oleh kerajaan. Di Amerika juga mereka menggunakan pendidikan inklusif di mana kanak-kanak khas juga dicampur atau diletakkan di dalam kelas biasa bersama kanak-kanak normal. Pendidikan seperti ini bagi kanak-kanak khas dilaksanakan dalam persekitaran yang tidak menghalang mereka untuk berkembang. Kanak-kanak khas juga dilindungi daripada sebarang elemen bercorak diskriminasi dalam penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan dilaksanakan dalam pelbagai cara dan disesuaikan dengan kekurangan mereka. Intervensi awal kini disediakan untuk lebih 200,000 bayi dan kanak-kanak kurang upaya dan kira-kira 6.5 juta kanak-kanak dan belia kurang upaya menerima pendidikan khas dan perkhidmatan lain bagi memenuhi kelangsungan hidup mereka. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan jurang dalam bidang pengetahuan iaitu pendedahan tentang OKU kepada majikan, masyarakat dan keluarga. Yang pertama ialah pendedahan OKU kepada majikan di mana sikap majikan yang tidak berminat untuk mengambil golongan ini bekerja, kurang percaya terhadap kebolehan yang mereka ada kerana beranggapan golongan OKU ini tidak mampu membuat kerja kerana masalah yang mereka hadapi. Dan majikan juga enggan menyediakan infrastruktur yang sesuai untuk
OKU seperti penggunaan tandas, rem, tempat persalinan baju dan sebagainya. Terdapat juga majikan yang menganggap golongan OKU ini tidak boleh diharap kerana majikan beranggapan mereka akan kerap jatuh sakit dan memerlukan banyak perbelanjaan untuk kos rawatan mereka. Yang kedua pula, pendedahan tentang OKU kepada masyarakat. Sikap masyarakat di negara kita yang masih lagi memandang rendah dan mendiskriminasi golongan OKU. Hal ini akan mewujudkan pandangan negatif kepada golongan OKU di mana terdapat ejekan yang mengatakan OKU ini sebagai seseorang yang tidak berguna, cacat, lemah, lembam dan lain-lain lagi. Pandangan sebegini seharusnya diubah supaya golongan OKU ini tidak tertindas dan boleh hidup seperti orang normal yang lain yang bekerja dan bersekolah. Yang ketiga pula, pendedahan tentang OKU kepada keluarga. Kehadiran anak berkeperluan khas memberikan kesan emosi dan kesihatan mental kepada keluarga. Seterusnya, mereka akan menafikan realiti tersebut bahawa mereka mempunyai anak berkeperluan khas. Hal ini akan menimbulkan sikap tidak ambil tahu tentang kemudahan, keistimewaan dan perkhidmatan yang disediakan untuk golongan OKU. Seterusnya, cadangan menambah baik perkhidmatan pendidikan khas. Yang pertama ialah elam untuk anak-anak OKU. Pihak kerajaan perlu menyegerakan elam anak-anak OKU supaya memudahkan ibu bapa yang mengalami masalah keuangan untuk menggunakan elam tersebut sebagai perbelanjaan untuk anak-anak OKU sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang kedua pula ialah peluang pekerjaan. Menyediakan bengkel atau kelas kemahiran untuk meningkatkan kemahiran dan meningkatkan keupayaan bekerja sendiri seperti kemahiran memasak, menanam dan sebagainya. Dengan adanya kemahiran tersebut, ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan melalui usaha sama kerajaan dengan bidang industri yang bersesuaian dengan kemahiran yang mereka ambil. Yang terakhir ialah cadangan menambah baik dari segi infrastruktur di mana memastikan penyediaan persekitaran bebas halangan seperti menyediakan susur untuk pengguna kerusi roda, tempat letak kereta, lift, rel dan sebagainya. Meningkatkan keupayaan kemudahan pengangkutan awam yang mesra OKU di mana menyediakan tempat duduk khas untuk golongan OKU dan menyediakan rem untuk naik ke pengangkutan awam. Seterusnya, meningkatkan akses kemudahan seperti kemudahan perpustakaan, kemudahan sukan dan riadah, seperti penggunaan alatan yang bersesuaian dengan mereka. Kesimpulannya, perkhidmatan pendidikan khas dibina untuk membantu golongan OKU mendapat perkhidmatan yang disediakan ke arah kualiti hidup yang lebih baik. Terdapat banyak perkhidmatan yang disediakan untuk membantu golongan OKU ini, seperti perkhidmatan perubatan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan PDK dan lain-lain lagi. Semua pihak memainkan peranan penting dan perlu saling bekerjasama bagi memastikan perkhidmatan pendidikan khas ini dapat digunakan oleh golongan OKU dengan sebaiknya dan dapat menambah baik perkhidmatan pendidikan khas ini dari semasa ke semasa supaya golongan OKU ini tidak dipinggirkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.